Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamimi Asilah binti Abdul Rahman, nombor matrik A177587. Hari ini saya akan membentangkan tentang ulasan kajian teks kitab tafsir, hadis dan tasawuf. Bagi teks tafsir, saya mengambil kitab tafsir Al-Qurtubi, surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 8. Tafsiran setiap ayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaruh min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Penerangan di sini, kafir di sini ialah merujuk kepada orang-orang yang menolak, tidak mahu percaya, tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka itu terdiri dari kaum ahli kitab, iaitu Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin yang menyembah berhala. Artinya, mereka tidaklah akan meninggalkan pendirian mereka sampai datang bukti kepada mereka. Oleh itu, kaum ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, demikian juga musyrikin, baik yang berada di Mekah atau di luar Mekah, akan tetap berpegang teguh terhadap pendirian mereka, kepercayaan yang mereka terima dari nenek moyang secara turun-temurun, sampai satu tahap datang kepada mereka keterangan yang penuh dengan bukti kebenaran. Seterusnya, ayat yang kedua, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Yang ini, tafsir ayat kedua, Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah menyampaikan seruan kebenaran dan membaca lembaran-lembaran yang suci itu ialah tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran yang telah mula ada pada waktu itu. Meskipun Nabi tidak pandai menulis dan membaca, namun ayat-ayat itu telah baginda hafal sejak ia diturunkan sehingga mudah bagi beliau membacanya di hadapan para sahabat. Terusnya ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Maksud ayat di sini ialah, maksud kitab-kitab di sini ialah peraturan dan perintah. Dalam Al-Quran memang bertemu berbagai perintah yang disebut dengan kalimat kutiba alaikum, yang ini diperintah ke atas kalian. Dalam lembaran suci tersebut terkandung peraturan mengenai perintah dan larangan kepada manusia demi keselamatannya di dunia dan akhirat. Peraturannya lurus, tegas dan kuat. Kitab-kitab lurus itu iaitu Al-Kutubul Qayyimah, ialah Al-Quran. Manakala ayat yang keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tafsir ayat keempat ini, sekiranya maklumat dan bukti telah sampai, serahkan kepada kebenaran. Tetapi setelah bukti dan penjelasan datang, mereka tidak serta-merta tunduk, malah berpecah belah, bermusuhan, satu menyalahkan satu sama lain, dan tiada siapa yang sanggup menerima kebenaran, apalagi menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab-kitab suci yang telah sebelumnya, terdapat tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad SAW. Musa telah berjanji, Yesus telah menyebutnya, dan mereka sendiri juga percaya bahawa akan ada seorang lagi Nabi akhir zaman yang akan memenuhi panggilan para Rasul yang telah terdahulu. Tetapi setelah Rasul datang dengan kebenaran yang nyata dan tidak dapat dinafikan, mereka berpecah belah ataupun tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Manakala ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Maksud ayat di sini ialah, hanya kepada Allah sahaja, tiada yang lain dipersekutukan dengan Allah. Segala amal dan ibadah, ringkasnya apa jua perbuatan yang berkaitan dengan agama, yang dilakukan dengan kesedaran, hendaklah ikhlas kerana Allah semata-mata, bersih daripada pengaruh lain. Inilah agama yang benar yang perlu kita anuti dan amalkan. Kita selalu berdoa supaya kita ditempatkan di atas jalan yang lurus, maka Allah menerangkan apakah yang jalan yang lurus tersebut. Ayat ke-6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di dalam tafsiran ayat yang ke-6 ini, orang yang dengan sengaja menolak, berdusta dan memasukkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, padahal jika menggunakan akal, tidak ada yang dapat disangkal sehingga menolaknya hanya dengan alasan hawa nafsu. Manakala orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik
Di sana mereka akan mendapat azab dan siksaan yang tidak berkesudahan. Hal ini kerana mereka mengingkari kebenaran setelah mereka mengetahuinya dan mempunyai bukti yang kukuh dan tanda-tanda kebenarannya. Pengingkaran terhadap kebenaran yang telah diakui oleh jiwa mereka sendiri sehingga roh itu rosak dan dengan sengaja membinasakan orang lain. Dalam ayat ke-7, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tafsiran pada ayat ke-7 ini, bagi mereka orang-orang yang beriman, ialah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, menerima dan bersetuju dengan petunjuk Allah. Malah membuktikan keimanan dalam hati ialah mendengar perbuatan dan sikap hidup, terutamanya berkorban harta untuk berbuat kebajikan sesama manusia, sebagaimana yang telah diilhamkan oleh zakat, dan juga berkorban dengan jiwa raga untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran fisabilillah di muka bumi ini, yang disemai dengan semangat menegakkan solat dan ikhlas dalam segala hubungan, sama ada dalam hubungan syurga dengan Allah atau bumi atau sesama manusia, dan segala amal soleh yang mereka lakukan dengan kesedaran dan penuh kasih sayang. Oleh demikian itu, mereka sebaik-baik makhluk kerana mengikuti kebenaran, menegakkan akidah, membuktikan dengan perbuatan mereka telah memenuhi manusia dengan sebaik-baiknya. Mereka telah memenuhi erti kehidupan dan Allah telah memuliakan mereka. Mereka mengekalkan puncak kebajikan dan kebajikan yang merupakan matlamat sebenar kewujudan manusia, dan itulah kebahagiaan sejati. Akhir sekali ayat yang ke-8, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Maksud tafsiran ayat ke-8 ini, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga tempat tinggal. Itulah persinggahan dan keazaman terakhir, tempat berehat untuk menerima hasil dan pahala perjuangan selama hidup di dunia ini. Mereka mengalih ke syurga, yang ini sebagai simbol kiasan kesuburan dan kesejukan, tepung segar untuk ketenangan, yang ini mutmainah, kesuburan yang tidak pernah kering, nikmat yang tidak pernah kering, nikmat yang tidak pernah berhenti, tidak akan keluar lagi dari nikmat itu, dan tidak lagi mengecap kematian. Kerana kematian hanya sekali di masa lampau, yakni di dunia sahaja. Dan puncak dan kemuncak dari nikmat itu ialah Allah redha kepada mereka, iaitu Allah menerima mereka dengan lapang dada dan penuh rahmat, kerana di dunia mereka taat dan setia, dan mereka redha kepadanya, yakni kesenangan yang seimbang, berbalas-balas menghubungi, bukan seperti bertepuk sebelah tangan. Kerana iman dan kepercayaan itulah yang mendorong mereka untuk memikul perintah Allah semasa mereka hidup. Tiada yang berat dan tiada pernah merasa jemu. Yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, iaitu syurga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dengan menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat. Seterusnya, teks hadis, saya mengambil hadis Sahih Bukhari, iaitu bab adat. Hadis yang ke-34, iaitu perkataan yang baik. Hadisnya ialah Anna Khaysamata Anna Adiyi bin Hatib qala zakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nar fata'awwad minha wa ashaha biwajhihi thumma zakara an-nar fata'awwad minha wa ashaha biwajhihi qala syu'batu amma marrataini fala ashukku thumma qala ittaqu anna wala bishikki tamrati fa in lam tajid fa bi kalimati tayyibah. Maksudnya, dari Qasamah dari Adi bin Hatim, dia berkata, Nabi SAW menyebutkan neraka, lalu beliau berlindung darinya dan memalingkan wajahnya. Kemudian beliau menyebutkan neraka dan berlindung darinya serta memalingkan wajahnya. Syu'bah berkata, adapun 2 kali, maka aku tidak ragu. Kemudian beliau bersabda,
peliharalah dirimu dari neraka meskipun hanya dengan separuh kurma, buah-buahan yang disedekahkan. Dan jika ini tidak ada, maka selamatkan diri kamu dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Abu Hurairah berkata dari Nabi Muhammad SAW, perkataan yang baik adalah sedekah. Ini adalah serpihan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang mausul dalam perjanjian damai pada pembahasan tentang jihad. Ibnu Battal berkata, keberadaan kalimat yang baik sebagai sedekah adalah bahawa memberikan harta iaitu dapat menggembirakan hati orang yang diberi sekaligus menghilangkan perasaan tidak senang dalam hatinya. Demikian juga dengan perkataan baik. Di sinilah letak kesamaan di antara keduanya. Seterusnya hadis yang keempat mengenai seseorang tidak boleh mencaci maki kedua orang tuanya. Hadis ini merupakan Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairil an yal'ana ar-rajulu walidayhi, qila ya Rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi, qala yasubbu ar-rajulu aba rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Maksudnya, diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Baginda SAW bersabda, dia mencaci maki bapa orang lain, maka orang itu balik mencaci maki bapanya. Dan dia mencela ibu orang lain, maka orang itu balik mencaci maki ibunya. Imam Bukhari memberi judul mencaci maki, tetapi hadis yang disebutkan menggunakan perkataan laknat. Ini mengisyaratkan kepada lanjutan hadis tersebut. Perkataan mencaci maki disebutkan juga pada sebahagian jalur hadis itu pada kitab Al-Adab Al-Mufrad melalui Urwah bin Iyad. Dia mendengar Abdullah bin Amri berkata, termasuk dosa besar di sisi Allah adalah seseorang yang mencela bapanya. Oleh itu, Imam Bukhari mengutip perkataan itu di kitab Al-Adab Al-Mufrad melalui Sufyan At-Tawsri dan Imam Muslim dari Yazid bin Al-Ahad. Keduanya dari Sa'ad bin Ibrahim dengan mengarang, termasuk dosa besar seseorang yang mencela. Sementara itu, di dalam riwayat Imam Bukhari, disebutkan seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Seterusnya dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Ini adalah anggapan orang yang bertanya bahawa hal itu mustahil terjadi, sebab hal itu tidak sesuai dengan tabiat. Oleh kerana itu, dalam jawapan ini dijelaskan, walaupun jarang terjadi seseorang menghina orang tuanya secara langsung, akan tetapi ia boleh sahaja menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela, dan ini mungkin sering terjadi. Secara umumnya, hadis ini menjelaskan bahawa Ibnu Battal berkata, hadis ini merupakan asal, yakni dalil bagi kaedah menutup jalan menuju kerosakan. Disimpulkan bahawa siapa yang tindakannya akan menghantarkan kepada sesuatu yang haram, maka tindakan tersebut haram dilakukan, walaupun tidak dimasukkan. Berdasarkan hadis ini adalah dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 108 bermaksud, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah melainkan Allah. Oleh demikian itu, Al-Wardi menyimpulkan tentang hukum larangan menjual pakaian sutera untuk orang yang dipastikan akan memakannya, dan menjual budak-budak lelaki yang masih belia kepada orang yang dipastikan akan berbuat zina dengannya, serta menjual perasa anggur untuk orang yang dipastikan akan menjadikannya minuman keras. Oleh demikian itu, Syekh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil tentang besarnya hak kedua orang tua. Bagi teks tasawuf, saya mengambil kitab Minhajul Abidin jilid yang kedua.
memfokuskan kepada bab yang keempat dalam akobah yang keempat, iaitu akobah kedatangan gangguan-gangguan rintangan. Sesungguhnya telah disebutkan dahulu bahawasanya gangguan-gangguan rintangan itu ada dua. Yang pertama, rezeki. Rezeki dan tuntutan diri seseorang terhadap rezeki itu. Dan sesungguhnya cukuplah dalam bertawakal kepada Allah itu untuk menghalangnya daripada menjadi gangguan rintangan kepada ibadat. Oleh itu, dalam segala hal, wajib atas mereka bertawakal kepada Allah SWT di tempat urusan rezeki dan apa-apa keperluan hidup. Dan diwajibkan bertawakal itu kepada dua perkara. Pertama, menjuruskan tumpuan untuk beribadat dan nanti ia akan berjalan baik untuk mereka menurut semestinya. Kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak bertawakal, maka sudah pasti memalingkan dari beribadat kepada Allah disebabkan oleh gangguan rasa keberhajatan kepada suatu keperluan rezeki dan kemaslahatan dirinya. Sama ada gangguan itu zahir atau batin. Sama ada terganggu ibadat dengan sebab menuntut syari rezeki dan berusaha dengan badan sebagaimana yang berlaku kepada kebanyakan orang awam yang gemar kasih kepada dunia, dan sama ada pula terganggu dengan sebab ingatan, keinginan dan was-was di hati sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadat tetapi hati mereka masih bergantung kasih kepada dunia. Sedangkan ibadat itu memerlukan kepada kekosongan hati dan badan dari kesibukan demi untuk menghasilkan hak ibadat dengan sebenar-benarnya, dan kekosongan hati itu tidak akan berlaku melainkan kepada orang-orang yang bertawakal. Yang kedua, bertawakal. Perkara yang kedua dituntut bertawakal kepada Allah SWT dalam hal yakni rezeki. Ini kerana meninggalkan tawakal itu terjumlah daripada bahaya besar dan perkara yang besar, yakni kebinasaannya. Penulis ini berkata, bukankah Allah SWT telah menyertakan rezeki dengan penciptaannya, dengan makhluk atau makhluknya? Maka firman Allah SWT, khalaqakum summa razaqakum, bermaksud Allah telah menciptakan kamu kemudian memberi rezeki kepadamu. Surah Ar-Rum ayat 40. Maka sesiapa yang tidak mengambil pengajaran daripada firman Allah tersebut dan merasa tidak cukup yakin dengan janjinya dan hatinya tidak tenteram dengan jaminannya dan belum merasa puas hati dengan sumpahannya, kemudian seterusnya tidak mempedulikan terhadap perintahnya, janjinya dan ancamannya, maka lihat sahajalah halnya apakah yang akan terjadi. Dan apakah jenis bala yang datang daripada orang ini? Demi Allah, inilah sesuatu malapetaka yang sangat besar, sedangkan kita berada dalam kealpaan besar dari bencana buruk kelemahan keyakinan terhadap jaminan Allah. Selain itu, terdapat tempat tawakal itu. Maka ketahuilah bahawasanya tawakal itu ialah nama yang diitlakkan kepada 3 tempat. Yang pertama, tawakal pada tempat pembahagian dari Allah, iaitu berkeyakinan penuh kepada pembahagian Allah, kerana sesungguhnya tidak akan terluput dari mereka apa yang telah ditetapkan bahagikan untuk mereka. Maka sesungguhnya ketetapan Allah itu tidak akan berubah, dan ketetapan pembahagian ini adalah sabit dengan dalil sami yang kita dengar nasnya daripada Al-Quran. Yang kedua, tawakal kepada tempat pertolongan Allah atau pergantungan dan keyakinan tanda terhadap pertolongan Allah kepada mereka apabila mereka menolong agamanya dan berjuang bersungguh-sungguh pada jalannya. Firman Allah Ta'ala bermaksud, kemudian apabila kamu telah berazam membetulkan tekad untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 159. Dan berfirman lagi, bermaksud, jika kamu menolong agama Allah, nescayalah akan menolong kamu untuk mencapai kemenangan. Surah Muhammad ayat yang ke-7. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, bermaksud, dan adalah menjadi tanggungjawab atas kami menolong orang-orang yang beriman. Surah Al-Amrum ayat 47. Dan pertolongan ini adalah wajib dengan janji Allah Ta'ala. Manakala tawakal yang ketiga, pada tempat rezeki dan hajat keperluan. Maka sesungguhnya Allah SWT adalah penjamin yang menjaminkan
pengurniaannya dengan apa yang boleh menegakkan binaan tubuh badan anda untuk kekuatan berkhidmat taat kepadanya, dan dengannya membolehkan kita beribadat dengan baik terhadapnya, dan itu dijamin oleh firman-Nya yang maha tinggi, bermaksud, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah penjamin keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Oleh demikian itu, kesimpulannya bahawa hukum bertawakal pada tempat rezeki dan keperluan hajat ini, kesemuanya adalah fardu yang wajib bagi seseorang hamba Allah dengan dalil akal dan syarak. Dan hukum ini adalah yang paling termasyhur dan yang paling lengkap mengenal tawakal yang dimasukkan dalam perbicaraan mengenai bertawakal pada tempat rezeki dan hajat keperluan. Dan ialah sebenarnya yang dimasukkan dari fasa ini. Maka kalau begitu, tempat bertawakal yang dimasukkan itu ialah rezeki, iaitu rezeki yang dijamin oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama yang marifat dengan Allah SWT. Secara kesimpulannya, kitab-kitab tafsir, hadis dan tasawuf merupakan satu kepentingan kepada umat Islam kerana merupakan satu rujukan dalam kehidupan ini. Teks-teks ini juga dapat memberikan kefahaman secara lebih mendalam dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Di dalam teks hadis, banyak menerangkan tentang cara penurunan, asal penurunan setiap ayat dan dapat memahami kisah-kisah di dalam tafsir tersebut. Selain itu, teks-teks hadis mempunyai susunan dalam setiap bab. Contohnya kitab Sahih Bukhari, ia menyusun bab mengikut bilangan supaya senang untuk membuat rujukan dan terkumpul dalam satu bab sahaja untuk suatu kisah. Manakala tasawuf pula memahaminya secara rohani dan memberi kita kefahaman yang murni dalam memahami sesuatu perkataan. Oleh demikian itu, teks-teks Usuluddin ini memberikan cabang ilmu untuk masyarakat mengumpulnya dan menjadikannya sebagai panduan hidup.